ya. Pandang-pandang, contoh ayatnya, Cikgu Ali pandang-pandang ke arah pintu kelas. Maksudnya Cikgu Ali memandang dengan ada maksud tersendiri di situ. Yang kedua, kata kerja yang digandakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, cikgu akan mengajar kata ganda seluruh. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Baiklah murid-murid, kata ganda seluruh ialah kata yang diulang atau digandakan seluruh kata dasarnya. Baiklah murid-murid, kata dasar yang digandakan itu boleh terdiri daripada kata nama. Yang kedua ialah kata adjektif. Yang ketiga ialah kata kerja. Dan yang keempat ialah kata keterangan. Boleh murid-murid? Murid-murid, kata dasar yang digandakan itu daripada kata nama. Contoh yang cikgu beri di sini ialah bunga-bunga. Perkataan pertama digandakan. Contoh ayatnya, bunga-bunga itu harum. Contoh kata ganda pada kata nama ialah murid-murid. Ingat ya murid-murid, perkataan pertama digandakan. Contoh ayatnya, murid-murid beratur di depan kelas. Contoh kata dasar yang diulang bagi kata nama ialah gula-gula. Contoh ayatnya, adik membeli gula-gula di kedai itu. Boleh murid-murid? Seterusnya, kata dasar yang digandakan itu daripada kata adjektif. Yang pertama, contohnya lah cantik-cantik. Contoh ayatnya, baju di butik itu cantik-cantik. Yang kedua, kata adjektif yang diulang ialah hebat-hebat. Contoh ayatnya, peserta pantun itu hebat-hebat. Dan contoh yang ketiga, pada hari ini untuk kata adjektif yang digandakan ialah enak-enak. Contoh ayatnya, makanan di restoran Ali enak-enak. Boleh setakat ini murid-murid? Ingat ya, kata ganda, kata perkataan yang pertama digandakan lagi sekali. Seterusnya, kata dasar yang digandakan itu daripada kata kerja. Contoh yang pertama saya beri pada hari ini, pandang-pandang ya. Pandang-pandang, contoh ayatnya, Cikgu Ali pandang-pandang ke arah pintu kelas. Maksudnya Cikgu Ali memandang dengan ada maksud tersendiri di situ. Yang kedua, kata kerja yang digandakan makan-makan. Contoh ayatnya, keluarga Ani makan-makan di luar rumah. Dan contoh kata kerja yang digandakan pada hari ini ialah duduk-duduk. Mak Anum duduk-duduk di pintu sambil menunggu anaknya. Maksudnya berehat-rehat di situ ya murid-murid. Boleh? Alhamdulillah. Seterusnya, kata dasar yang digandakan daripada kata keterangan. Untuk menguatkan keterangan, contoh pada hari ini cikgu beri tiba-tiba. Contoh ayatnya, tiba-tiba hujan pun turun dengan lebatnya. Ya, tidak semena-menanya hujan pun turun. Dan contoh yang kedua, untuk kata keterangan baik-baik. Ayatnya, Mak Lima menyimpan duit itu baik-baik. Maksudnya Mak Lima menyimpan duitnya dengan teliti, ya, sehingga
tiada orang pun yang boleh mengambilnya. Dan kata keterangan, kata ganda kalau-kalau. Ibu menanak nasi kalau-kalau Ali hendak makan nanti. Ya, barangkali di situ. Boleh murid-murid? Bagus. Ingat, kata ganda seluruh yang perlu awak ingat ialah kata ganda seluruh boleh membawa maksud tunggal atau satu. Contohnya di sini, kura-kura. Ya, kura-kura maksudnya seekor kura-kura. Dan contoh untuk kata ganda seluruh yang membawa maksud tunggal atau satu, kanak-kanak, seorang kanak-kanak maksudnya di situ. Boleh murid-murid? Bagus. Baiklah murid-murid, perkara yang perlu awak ingat seterusnya ialah kata ganda seluruh boleh membawa maksud jamak atau banyak. Awak lihat gambar ini. Kereta, kereta. Bermaksud beberapa banyak kereta. Contoh kedua pada hari ini awak tengok di sini, awak lihat di sini ialah buku-buku yang membawa maksud beberapa banyak buku. Boleh murid-murid? Baiklah murid-murid, seterusnya yang perlu murid-murid ingat ialah kata ganda seluruh boleh membawa maksud menyerupai atau berlaku sebagai. Boleh murid-murid lihat gambar di sini? Ini ialah gambar apa? Ya, ini ialah gambar kuda-kuda yang bermaksud menyerupai kuda. Kuda-kuda itu ialah penyangga kayu untuk menahan sesuatu seperti pada bumbung rumah kita. Boleh murid-murid? Dan contoh yang kedua, ini ialah mata-mata. Mata-mata ini siapa? Selalunya polis yang mengintip penjenayah. Bagus murid-murid. Seterusnya yang perlu awak ingat ialah kata ganda seluruh boleh membawa maksud untuk menguatkan keterangan. Ya, awak lihat gambar ini. Ya, kata keterangan yang sesuai di situ ialah baik-baik dengan baiknya. Di sini pula ialah halus-halus dengan halusnya. Boleh murid-murid? Bagus. Seterusnya, anda perlu ingat ya, kata ganda seluruh boleh membawa maksud banyak yang bersifat seperti yang tersebut pada kata dasar. Contohnya, ya, di sini awak lihat macam-macam jenis makanan. Kata ganda yang digunakan di situ ialah manis-manis. Banyak yang manis-manis di situ. Dan contoh yang kedua, kata ganda di sinilah tebal-tebal. Banyak yang tebal-tebal. Boleh faham murid-murid? Bagus. Tip guru pada hari ini ialah yang pertama, tanda sempang ya, seperti yang saya tunjukkan di sini mestilah diletakkan di tengah-tengah kata ganda seluruh. Yang kedua, kata bilangan tidak diperlukan bagi kata ganda seluruh yang membawa maksud jamak. Contohnya, ya murid-murid fahamkan, semua murid-murid dibenarkan pergi ke kantin lebih awal pada hari ini. Di sini, kalau awak baca ulang-ulang, pasti awak akan nampak ayat ini betul ataupun salah. Ya, betul, ayat ini salah kerana terdapat kata bilangan semua pada ayat tersebut. Jadi ayatnya sebenarnya, ya, yang sebenarnya ayatnya tidak perlu perkataan semua kata bilangan. Sebetulnya murid-murid dibenarkan pergi ke kantin lebih awal pada hari ini. Boleh murid-murid? Bagus.
Baiklah murid-murid, sekian sahaja untuk hari ini. Cikgu mengharapkan murid-murid untuk klik butang like, komen dan jangan lupa untuk subscribe channel Jeffrey J. Sekian, terima kasih.